Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, hari ini kita akan belajar topik 4, Early Play Experiences. Set the stage for all subsequent development. Okey. Topik 4 ni pasal tu. Okey. In this topic ada 3 benda yang awak perlu tahu. 3. Okey, 1. Yang pertama, to ensure children have a lot of experience and knowledge. Okey, yang penting adalah experience dan knowledge. Okey, through activity lah, semasa bermain tu diorang mesti ada dapat knowledge lah at least. Okey, seterusnya, to provide teacher and parent with idea experience to use play activity to educate. Okey, use play activities to educate okay, children. Maknanya ini term ni untuk ibu bapa atau teacher lah. Okey, untuk ibu bapa atau teacher untuk buat aktiviti lah, aktiviti di rumah. Okey. Dan terakhir sekali adalah 3, to make sure teaching and learning more interesting. Okay, teaching and learning more interesting and enjoyable. Okay, 3 item ni. Okay, 3 item ni untuk topik 4 ni. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada yang pertama adalah varieties of play. Okey, kita kena tahu yang kids ni dia tak boleh main terlalu lama. Okey, dia tak boleh fokus benda tu terlalu lama. Sebab tu masa dulu dia ada permainan moden. Okey, permainan moden, traditional, and also inilah teknologi yang sekarang ni lah. Okay, dramatic. Okay, macam lakonan, masak-masak tu semua kan. Permainan tu pun bagus untuk meningkatkan imajinasi kanak-kanak. Okay, seterusnya dalam play juga kita boleh nampak perkembangan kanak-kanak ni. Okay, dalam play kita boleh nampak kanak-kanak punya play. Okay, dalam play ni kita boleh nampak item pertama akan berlaku perubahan dari segi fizikal. Okay, kita akan nampak dari segi fizikal ada perubahan pada kanak-kanak tu, di mana tubuh badan mereka lebih kalau sihat semuanya, insya-Allah dia akan fit lah kan, sebab melibatkan pergerakan, larian dan sebagainya. Seterusnya social. Okey, social ni dia akan start bercakap dengan kawan dia, tanya awak duduk dekat mana, nama awak siapa. Kat sini akan berlaku proses komunikasi kat situ. Okey, seterusnya kita akan nampak emosi. Okey, emosi akan timbul sekiranya kanak-kanak tu kalah ke, menang ke, dia akan happy, dia akan sedih. Okey, kat situ pun development yang kita tak nampak, yang play ni pun membantu 3 item ni. Ada lagi 2 item. Seterusnya adalah language. Okey, language bahasa lah, penggunaan bahasa yang baik kan. Kalau bangsa yang berlainan ni dia menggunakan bahasa yang lain, contoh English kan, so akan meningkatkan kanak-kanak tu punya confident diri untuk bercakap dengan bahasa lain lah. Okey, last sekali adalah cognitive. Okey, cognitive pun ni lah
Okay, boleh tengok sini nampak kognitif. Okay, kognitif juga akan membantulah perkembangan kanak-kanak ni melalui bermain. Okay, bermain sangat penting, okay, untuk kanak-kanak. Alright, seterusnya akan meningkatkan. Okay, untuk topik 4 ni ada sambungan lagi. Sekejap. Okay, mungkin ada item-item dia kan. Rules, time, where, when. Kan ni antara-antara yang kita boleh ni lah, boleh nampak. Rules ni tahu undang-undang bermain kanak-kanak lah. Contoh nak main tenteng ke main apa kan, nak main Saidina, so kena tahu undang-undang atur apa, macam mana nak buat tu, macam mana nak main tu, berapa orang perlu main kan. Teacher pun kena ambil tahu benda ni, parent pun sama juga kan. Jangan main hentam saja. Kalau ada best guideline lah, ada buku panduan, kita gunakan. Sebenarnya masa bermain tu jangan terlalu lama dan jangan terlalu pendek, dan tolong disiplinkan kanak-kanak tu main waktu tertentu, bukan pagi, petang, siang, malam main. Okay, main tu ada time dia. So where ni dekat mana kanak-kanak tu main, kawasan tu selamat tak kan, dekat mana kena ambil tahu juga. Sebab nanti kalau kita nak cari, kita tahu dia main dekat rumah orang ni, contoh dia main kat Padang. Okay, so kalau kita cari kat Padang tak ada, macam mana kan. So kena tahulah when ni bila ni maksudnya time lah. Macam malam tak boleh lah, malam tak sesuai. Okay, pagi kan, pagi ke petang ke kan, berapa lama, sejam atau 2 jam lah. Okay, waktu makan, waktu main, waktu belajar. So bermain sangat related dalam perkembangan kanak-kanak lah. Akan tetapi yang utama adalah parenting. Okay, involvement. Okay, parenting involvement maknanya parents sendirilah tahu dengan siapa anak awak main, dekat mana anak awak main. Okey, yang ni untuk sekiranya berlaku apa-apa, awak tahu anak awak macam ni kan. Okey, yang penting tahulah disiplin tu, maknanya main pukul berapa, main waktu sekian-sekian, sejam atau 2 jam, balik time makan, time main, homework kena siapkan kan. Kalau nak deal dengan dia, make sure yang ni, then make sure kids keluarlah daripada tempat tu, daripada rumah untuk main. Ini duduk rumah main game, main telefon je kan. Dia pun bercakap dengan kawan dia dalam telefon je. So itu perkembangan development dari segi macam tadi yang 5 ni takkan berlaku lah, disebabkan ni lah kan, 5 ni kan. Satu kognitif, yang ni kognitif ni kan. Okay, yang ni takkan dapat dah ni dari segi fizikal lah. Fizikal ni takkan berlaku disebabkan aktiviti tu hanya dibuat di dalam rumah sahaja. Okey, tak ada sosial, masih lagi berkomunikasi dalam online tu tapi tak berhadapan. So dari segi confident tu tak ni lah, tak mencapai lah. Okey, emosi bila dia just marah je lah, dia kalah lah, dia marah kan. Sebagainya, emosi yang lain tak ada. Seronok kan, macam contoh main kejar-kejar, rasa gerun tu kan, rasa sakit, jatuh, tak ada. Sebab duduk kat rumah, nak jatuh macam mana, luka kat kaki tu semua tu kan. Language, bahasa, kita takkan jumpa bahasa-bahasa. Ada orang mungkin jumpa yang kasar kan, cakap dialek negeri tu kan. Kita susah lah nak jumpa. Kalau online pun masih lagi jumpa, tapi tak secara real life lah. Real life ni lain sikit, kita cuba nak faham apa yang dia cuba sampaikan. Okay, dia mulai dialek tu. Okay, kognitif pemikiran lah. Okay, untuk topik hari ni settle dah. Okay, item yang perlu kita tahu, experience dengan knowledge. Okay, pengalaman bermain tu dan dia akan dapat apa. Dan use play activity to educate children. Ini untuk parents lah. Kita as a teacher bagi tahu parent nak buat apa aktiviti dekat rumah, dekat kids ni kan. Sebab parents sometimes ada yang tak tahu. Ada yang
ingin tahulah, so kita just bagi cadangan lah. Okay, yang ni teaching and learning more interesting. Maknanya bila kita belajar tu secara tak formal, secara pelbagai cara, so kids tu akan best lah kelas ni banyak style lah, tak tertumpu kepada satu item. Okay guys, untuk topik 4 ini saja untuk hari ni. So awak jangan lupa awak ada tas 4 Q&A dalam Telegram Telegram. Okay, bye. Assalamualaikum.